Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Muhyiddin didakwa terbabit pengubahan wang haram RM5 juta dan beliau kini berdepan dengan risiko dipenjarakan sehingga maksimum 15 tahun. Berita penuh daripada bharian.com.my. Muhyiddin didakwa terbabit pengubahan wang haram RM5 juta. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sekali lagi didakwa di Mahkamah Session pada hari ini atas satu pertuduhan terbabit aktiviti pengubahan wang haram berjumlah 5 juta ringgit Malaysia awal tahun lalu. Berita ini dipetik daripada bharian.com.my bertarikh 13 Mac 2023. Bagaimanapun, Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyadin Mat Yassin, 76 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Rozila Saleh. Katanya, saya faham dan mengaku tidak bersalah, kata Muhyiddin yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional PN dan juga bekas Perdana Menteri. Mengikut pertuduhan, Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu telah menerima hasil daripada aktiviti haram iaitu wang sebanyak 5 juta ringgit Malaysia daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun M-Bank milik parti. Kesalahan itu dilakukan di M-Bank cawangan M-Corp Mall, Jalan Persiaran Barat, Petaling Jaya, 7 Januari 2022. Pendakwaan itu adalah mengikut Seksyen 4-1-B yang dibaca bersama dengan Seksyen 87-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Oleh yang demikian, tertuduh boleh dipenjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan berkenaan dilakukan atau 5 juta ringgit Malaysia, mana yang lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, Muhammad Fadli Muhammad Zamri, Zainde Lim Wai Kyung, Kalai Vani Ana Dorai dan Mazia Muhaidi. Muhyiddin pula diwakili oleh 9 peguam iaitu Datuk K. Kumarendran, Cetayan Jetawani, Dev Kumarendran, Amiratu Al-Amirat Saleh Muhammad Garbah, Muhammad Isa Muhammad Bashir, Syaril Abdul Razak, T.C. Kun, Vetsacel V dan Raja Suhaida Raja Khairuddin. Ketika prosiding, Ahmad Akram memohon kes Muhyiddin itu di mahkamah di Seksyen Shah Alam dipindahkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur. Katanya, Muhyiddin ada menghadapi pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Maka saya mohon kes ini didengar secara bersama di mahkamah berkenaan. Katanya lagi, saya juga mohon mengguna pakai jaminan seperti yang ditetapkan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur iaitu wang jaminan RM2 juta ringgit dengan 2 penjamin serta syarat tambahan serahan pasport sehingga kes selesai. Tambahnya lagi, kes hari ini disebut semula pada 26 Mei ini iaitu tarikh sama seperti di Kuala Lumpur. Saya diberitahu pihak pembelaan tidak membantah permohonan ini, katanya. Kumarendran kemudiannya mengesahkan tidak membantah permohonan terbabit. Katanya, kami ada bon jaminan 2 juta ringgit Malaysia di Mahkamah Kuala Lumpur dan mohon diguna pakai di Mahkamah Shah Alam, katanya. Hakim membenarkan permohonan dibuat pendakwaan termasuk sebutan semula kes Mahkamah Kuala Lumpur pada 26 Mei ini, namun menegaskan satu lagi bon jaminan perlu ditandatangani kerana nombor kes berlainan. Pada Jumaat yang lalu, Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan membabitkan 4 kerana menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah sebanyak 232.5 juta dan 2 kesalahan pengubahan wang haram berjumlah 195 juta ringgit.
Mengikut pertuduhan, Muhyiddin sebagai pegawai badan awam iaitu Perdana Menteri dan Presiden bersatu menggunakan kedudukannya untuk suapan iaitu wang 200 juta ringgit Malaysia, 1 juta ringgit Malaysia, 19.5 juta ringgit Malaysia dan 12 juta ringgit Malaysia untuk partinya daripada Bukhari Equity Sdn Bhd, Syarikat Nepturis Sdn Bhd, Syarikat Mamfor Sdn Bhd dan Azman Yusof. Muhyiddin juga didakwa sebagai Presiden bersatu menerima wang sebanyak 120 juta ringgit Malaysia dan 75 juta ringgit Malaysia hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sdn Bhd yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik parti. Pada 18 Februari lalu, bekas Perdana Menteri itu mengesahkan dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memberi keterangan mengenai Jana Wibawa sebagai saksi dan bukannya suspek. Bagaimanapun sehari kemudian SPRM mengesahkan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh adalah antara suspek yang disiasat berhubung kes berkenaan dan siasatan ke atasnya masih diteruskan. Pada 20 Februari, SPRM memaklumkan seorang pemimpin kanan sebuah parti politik berstatus ahli parlimen dan seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah syarikat telah ditahan berhubung kes Jana Wibawa. Sehari kemudian, bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa bernilai 232 juta ringgit Malaysia pada tahun lalu. Bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah. Pada hari yang sama, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad pula dihadapkan di mahkamah yang sama atas dua pertuduhan termasuklah menerima rasuah sebanyak RM500,000 membabitkan projek Jana Wibawa. Dia sekali lagi didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 22 Februari atas kesalahan menerima rasuah sebanyak 4.1 juta ringgit Malaysia berkaitan projek sama disusuli pendakwaan kali ketiga pada 28 Februari berhubung projek Jana Wibawa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta rasuah sebanyak 2 juta ringgit Malaysia. Pada 22 Februari lalu, juga seorang pengarah syarikat perabot di Paguh dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berhubung projek Jana Wibawa bernilai 12.875 juta sejak 2 tahun lalu. Jana Wibawa dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 dan ia adalah kesinambungan kepada program pembangunan kontraktor binaan Bumi Putra Berwibawa yang dimulakan pada 1993. Pelaksanaannya diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 13 November 2020 ketika kerajaan ditadbir Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita nantikan perkembangan demi perkembangan seterusnya berkenaan dengan kes ini. Kita doakan kebenaran, keadilan dan keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang dapat ditegakkan di Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.